Bila manusia nak keluar ke atas, maka manusia mula jumpa macam-macam. Nak keluar ni. Nak keluar ke atas macam-macam. Antara yang kita jumpa, yang ni petunjuk yang ditunjukkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-125. Ayat ini cerita tentang petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Tetapi saya nak ambil petunjuk sains yang kat sini, yang ada petunjuk sains. Iaitu, kalau kita tengok di sini, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Maksudnya dada sempit seolah-olah sedang naik ke langit. Kalau nak tahu macam mana rupa dada sesak sempit ni, maka naiklah ke atas. Nanti kita akan dapatlah rasa macam mana rupa dia. Dulu saya sangkakan kerana orang naik gunung. Bila dia naik gunung, semakin sampai kat puncak tu penat. Bila penat, sesaklah nafas. Tidak, dalam ayat ni mengatakan naik ke langit. Bermakna tak semestinya naik gunung. Asalkan naik ke atas dia, melalui apa cara pun akan sesak nafas. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Bila kita belajar sains nanti, baru kita jumpa. Kalau kita tengok di bawah ni ada satu eksperimen. Semakin tinggi kita naik, semakin kurang udara. Jadi tekanan udara menjadi rendah. Kenapa ia berlaku? Sebab ni kita belajar ilmu sains ni, kita buat eksperimen ni di sekolah dulu. Kita ambil 2 belon, yang mana kita letakkan dia balance, orang kata seimbang di kiri dan kanan. Kemudian kita masukkan salah satu belon itu dengan udara. Apa yang berlaku? Belon yang mempunyai udara akan turun ke bawah berbanding dengan belon yang kosong. Di situ menunjukkan pada udara ada berat ataupun ada jisim. Oleh kerana zarah-zarah udara ni ada jisim, kebanyakannya terkumpul di bawah berbanding di atas. Sebab tu kalau kita tengok gambar ni menunjukkan di bawah ni banyak titik-titik atau zarah-zarah udara berbanding di atas, semakin kurang. Semakin tinggi, semakin kurang, dan semakin tinggi, semakin kurang. Sampai satu tahap, tak ada udara. Pernah ada satu soalan ditanya, kenapa kapal terbang yang nak menuju ke utara, kutub utara sana, ataupun ke negara-negara belah utara sana lah, mengelak untuk melalui banjaran Himalaya. Mengelak untuk melalui banjaran Himalaya. Ini satu persoalan. Banyaklah jawapan-jawapan yang diberi, tetapi ada satu soalan, satu jawapan yang masuk akal sikit. Kalau kita nak tengok, dia ada masuk akal sikit jawapan dia. Okey, apa yang dijawab? Dia kata, kebanyakan kapal terbang tidak melalui banjaran Himalaya kerana apa? Okey, kita tahu di banjaran Himalaya ada gunung yang paling tinggi, iaitu Gunung Everest, iaitu 8,848 meter. 8 kilometer dah atas. Lebih dekat-dekat dengan 9 kilo lah kan. Dekat-dekat dengan 9 kilo. Gunung-gunung lain pun tak kurang tingginya juga. Adalah yang 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000. Gunung-gunung yang sekitar ada. Takkan tiba-tiba Everest saja yang tinggi, yang lain semua rendah-rendah macam busut. Semua pun tinggi juga kan. Tinggi juga. Walau kapal terbang boleh terbang sehingga 11,000, tinggi lagi. Tapi nak bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sekiranya dalam penerbangan itu, kalau kita ingat lagi siapa-siapa yang pernah naik kapal terbang, nanti para mugari akan tunjuk kat depan, sekiranya terkeluar corong tepi ni, dia kata terkeluar corong ni, ambil, tarik dan pakai pada muka kita dan bernafaslah seperti biasa. Pakai macam ni dan bernafaslah seperti biasa. Kemudian baru pakaikan untuk orang lain, dia kata kan. Pakaikan untuk diri sendiri dulu, lepas tu baru pakai untuk orang lain. Maksudnya bila kapal terbang tu berlaku tekanan rendah, maksudnya udara tak ada banyak dalam kapal terbang tu, maka kita perlu bantuan udara yang telah disimpan oleh, yang telah dibawa oleh oleh kapal terbang tu sendiri. Cumanya mengikut cerita di sini, bekalan udara yang dibawa oleh kapal terbang itu mampu bertahan 15 minit. Dalam tempoh tersebut, kapal terbang yang terbang tadi katalah 11,000, dia kena turun sampai kepada 3,000 meter dari paras air laut. Bayangkan dia nak turun sampai 3,000 meter dari paras air laut. Sedangkan di situ ada gunung yang tinggi 7,000, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000. Jenuh dia nak kena mengelak gunung tu. Silap-silap langgar gunung tu kan. Itu salah satu punca dia. Alasan di sini bagi tahu kenapa kapal terbang mengelak lalu di situ, lalu tempat lain. Maksudnya jika berlaku kecemasan, tak ada masalah. Dia orang boleh turun ke bawah. Sebab apa? Tak ada halangan-halangan yang mampu menghalang kapal terbang tu berjalan dengan baik. Itu contohlah kan.